Iran mendedahkan rancangan terhadap Trump dan akhirnya dihantui di pengebumian Ali Khamenei dalam satu siri peristiwa yang mendedahkan wajah paling tegang rejim itu secara keseluruhan. Lelaki kejam itu yang telah meragut nyawa imam kesayangan saya. Atas sebab apa kita tidak patut membunuhnya sekarang juga? Akan menjadi satu penghinaan besar bagi kita semua jika kita tidak menghapuskan orang yang telah melakukan pembunuhan itu. Mulai saat ini juga, kain kafan akan menggantikan pakaian di tubuh kita. Aku bersumpah demi darahmu. Menghapuskan Trump adalah tanggung jawab terbesar dan paling suci kita. Pada 5 Julai 2026, hantaran di X menyebarkan satu laporan yang dikaitkan dengan saluran 14 Israel mengenai laporan risikan yang menunjukkan penubuhan unit Mukhtar yang berkaitan dengan pasukan Quds untuk merancang serangan terhadap Donald Trump dan pegawai-pegawai lain Amerika Syarikat. Tuduhan itu timbul pada masa yang sama apabila rejim Iran menjadikan pengebumian Khamenei sebagai pentas untuk membalas dendam. Dendam politik dengan nyanyian menentang Trump, ucapan balas dendam dan pemimpin-pemimpin cuba menunjukkan kekuatan di hadapan kamera. Masalah bagi Tehran ialah lakonan kuasa itu juga menunjukkan ketakutan. Ia menunjukkan Mojtaba Khamenei, pemimpin agung yang baharu, tidak muncul walaupun di pengebumian ayahnya sendiri. Ghalibaf dan Arakshi menangis di hadapan keranda dan tokoh-tokoh rejim bercakap tentang perang eksistensial. Seolah-olah kematian Khamenei telah membuka luka yang tidak tertutup. Tamat. Amerika, penjenayah, pembunuh para syuhada, pembunuh imam para syuhada. Kami akan mempertanggungjawabkan mereka dan kami tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Ketahuilah itu. Kami akan mengadili mereka. Penjenayah dan penjenayah perang mesti dihukum. Mereka mesti diadili. Mereka mesti membayar atas jenayah mereka mengikut tahap keseriusan apa yang telah mereka lakukan. Apa sebenarnya yang rejim itu sedang rancang? Kenapa Trump menjadi sasaran utama balas dendam ini? Bagaimana majelis pengebumian boleh menjadi lambang ketakutan? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Maklumat utama datang daripada laporan yang mengaitkan penubuhan unit Mukhtar kepada pasukan Quds. Menurut penerbitan yang turut dipetik oleh Iran International, kumpulan itu dikatakan mempunyai kaitan dengan kartel Meksiko dan unsur-unsur diaspora Iran untuk merancang tindakan terhadap pihak berkuasa Amerika Syarikat termasuk Trump. Saluran 14, Israel tidak memperincikan sumber risikan tersebut. Jadi, kes ini masih kelihatan sebagai dakwaan yang masih belum disahkan. Namun begitu, impak politiknya sangat besar. Ini adalah satu syakwasangka mengenai struktur yang diwujudkan dalam cabang luar pengawal revolusi. Inilah bahagian yang digunakan oleh rejim untuk beroperasi di luar sempadan Iran. Maklumat itu muncul pada saat yang sangat genting. Pengebumian Ali Khamenei bermula di Tehran pada 4 Julai 2026 dan dijangka berlangsung sehingga 9 Julai. Dengan upacara di Tehran, di bandar-bandar suci di Iraq dan pengebumian dijangka di Mashhad. Pengebumian telah ditangguhkan kerana konflik dan isu keselamatan. Apabila mayat akhirnya dibawa kepada orang ramai, rejim cuba menjadikan upacara itu sebagai satu demonstrasi kekuatan. Dengan orang ramai, bendera, perkebumian rasmi dan ucapan yang penuh dengan dendam. Pengebumian itu bukan sekedar upacara keagamaan. Di Tehran, upacara itu bertukar menjadi tindakan politik menentang Trump dan menentang Israel. Para pelayat yang berpakaian hitam memenuhi jalan-jalan dan ruang awam, sementara spanduk dan laungan slogan menyeru pembalasan. Rejim itu ingin menunjukkan bahawa mereka masih mengawal naratif. Tetapi suasana tersebut mendedahkan kepimpinan yang gelisah, bergantung kepada mobilisasi negara dan tertekan untuk memberi jawapan atas kematian lelaki yang memimpin Iran selama 30 minggu. Mohammad Mokbeh, bekas naib presiden Iran dan ahli majlis pertimbangan, menguatkan nada itu dengan menyatakan bahawa mereka yang bertanggungjawab atas kematian Khamenei tidak akan mati secara semula jadi. Dan kepada usaha rejim untuk mengubah kematian pemimpin itu menjadi bahan bakar politik. Pernahkah anda terfikir? Pernahkah anda bayangkan bahawa suatu hari nanti kita akan membaca doa jenazah untuk jasad syahid kita?
Pernahkah anda terfikir untuk membaca doa untuk syahid? Tadi semasa saya dalam perjalanan ke sini, saya hanya membayangkan bahawa semua ini tidak benar. Kita selalu datang ke sini untuk solat jenazah Wadi dengan cara begini. Dan apa yang berlaku sekarang ini memang tidak dapat ditanggung oleh sesiapa pun. Tuan memang tiada tandingan, tiada pengganti. Semua hati kami berdegup bersama dengan hatinya. Sekarang hati kami telah terhenti. Selama 37 tahun hidup kami telah bersama, Tuan. Semoga Allah membantu kami melawan pembunuh imam syahid kami. Mereka tidak akan mati secara semula jadi dan rakyat akan membalas dendam atas perkara ini. Rejim akan membalas dendam atas perkara ini dan tidak dapat dibayangkan bahawa pembunuh Tuan masih hidup berkeliaran di muka bumi. Dendam akan dibalas. Moga Tuhan lindungi kita. Pesanan itu jelas. Tran mahu memastikan janji dendam itu terus hidup. Dan Yahya Rahim Safavi, penasihat tentera yang berkait rapat dengan kepimpinan Iran, juga turut menaikkan nada. Semasa upacara itu, beliau menyatakan bahawa Iran dan Israel sedang berperang untuk kelangsungan hidup. Kenyataan itu menunjukkan bahawa rejim tidak menganggap krisis ini sebagai episod yang telah berakhir. Ia menganggapnya sebagai satu pertarungan untuk kelangsungan politik dan ideologi. Bagi golongan keras Iran, mengakui pengunduran bermakna menunjukkan kelemahan di hadapan Trump, Israel dan rakyat yang sudah menunjukkan keletihan terhadap penindasan, krisis ekonomi dan pengasingan. Adegan Mohammad Bagher Ghalibaf dan Abbas Araghwi menangis di hadapan keranda Khamenei menjadi tular kerana ia memecahkan imej dingin kepimpinan tertinggi Iran. Ghalibaf, Presiden Parlimen, dan Araghchi, Menteri Luar Negeri serta perunding utama, kelihatan terkesan semasa upacara di Tehran. Bagi propaganda rasmi, tangisan itu adalah tanda kesetiaan. Imej itu menunjukkan golongan elit politik yang lemah, terdedah secara emosi dan dibayangi oleh kesan serangan yang membunuh ketua tertinggi mereka. Ketiadaan Mojtaba Khamenei dirasai dengan lebih berat. 3 anak lelaki Ali Khamenei muncul secara terbuka di majlis pengebumian itu. Untuk ahde amin sahne rezai Iran zulfegan Iran asyurai. Mas Mojtaba, yang disebut-sebut sebagai pengganti dan pemimpin agung baharu, tidak kelihatan. Ketiadaan itu telah menimbulkan spekulasi tentang keselamatan, kesihatan dan kawalan sebenar kuasa. Dalam rejim tertutup, kehadiran di khalayak ramai adalah lambang otoriti. Apabila pengganti hilang semasa pengebumian ayahnya sendiri, kesunyian itu menyampaikan lebih banyak daripada apa-apa ucapan. Rejim itu cuba menjual kesinambungan, tetapi kroni kosong itu menjadi persoalan yang tidak selesa. Donald Trump juga memberi reaksi dengan nada yang tegas. Menurut laporan antarabangsa, beliau berkata kedua-dua pihak telah mengambil jeda sepanjang minggu pengebumian dan mencadangkan bahawa Teheran mahu berunding. Reaksi Trump terus menyerang naratif Iran kerana rejim itu bercakap tentang balas dendam, tetapi pada masa yang sama perlu berdepan dengan rundingan, tekanan ketenteraan dan risiko peningkatan ketegangan yang baru. Iraq juga terlibat dalam senario tekanan terhadap rangkaian yang menyokong Iran. Kerajaan Iraq memberi tempoh sehingga 30 September kepada kumpulan bersenjata yang berkaitan dengan Iran untuk melucutkan senjata dengan ancaman tindakan undang-undang terhadap senjata yang berada di luar kawalan negara. Keputusan ini memberi kesan secara langsung kepada pengaruh serantau Teheran kerana milisia-milisia ini sentiasa menjadi elemen penting kuasa Iran di Timur Tengah. Apabila Baghdad mula menuntut perlucutan senjata, isyaratnya ialah ruang gerak rejim itu telah berkurangan. Sementara upacara pengebumian memenuhi jalan-jalan, satu lagi peristiwa menunjukkan wajah sebenar penindasan dalaman Iran. Organisasi hak asasi manusia telah mendedahkan cubaan rampasan kompleks Gereja St. Peter di Tehran dengan risiko penyingkiran keluarga Kristian Armenia dan Assyria. Tekanan terhadap sebuah gereja bersejarah menguatkan pandangan bahawa rejim sedang cuba mengetatkan kawalan dari dalam. Pada masa yang sama, ia menghadapi tekanan dari luar. Sasaran mungkin berubah, tetapi kaedahnya tetap sama. Kawalan, ketakutan dan intimidasi.
Politikus semula Gholam Hussein Mohseni Mohsen sebagai ketua Badan Kehakiman Iran juga muncul dalam senario ini. Dekri itu dikaitkan dengan Mujtaba Khamenei, yaitu pengganti yang tidak muncul secara terbuka di pengebumian bapanya. Mohsen mengetuai Badan Kehakiman sejak 2021 dan telah dikenal pasti oleh Pertubuhan Hak Asasi Manusia sebagai individu yang terlibat dalam penindasan terhadap penunjuk perasaan, wartawan, wanita, dan golongan minoriti. Mesej politiknya adalah mudah. Walaupun kepimpinan bersembunyi, mesin penindasan tetap berjalan. Pengebumian Khamenei menjadi ujian bagi rejim Iran. Orang ramai di jalanan digunakan untuk propaganda, tetapi ia tidak menghapuskan persoalan tentang penggantian, keselamatan, balas dendam, dan kelangsungan politik. Udit Mukhtar meletakkan pasukan Quds di tengah-tengah tuduhan yang sangat berat terhadap Trump dan pegawai-pegawai Amerika Syarikat. Ucapan Mokbir dan Safavi menunjukkan bahwa sayap rejim itu adalah tentera dan konflik sedang memuncak. Ketiadaan Mujtaba menunjukkan bahawa kepimpinan baru masih belum mampu tampil dengan yakin di hadapan rakyat sendiri. Sehingga 9 Julai, rejim harus terus menggunakan upacara pengebumian untuk mempamerkan kekuatan. Tetapi imej yang tertinggal bukan sekadar berkabung sahaja. Ia adalah tentang kepimpinan yang dikepung, menangis di hadapan keranda, berjanji untuk membalas dendam, menyembunyikan penggantinya dan cuba membuktikan bahawa mereka masih berkuasa. Rejim yang terluka, bising, perlahan dan takut dengan besarnya tindak balas yang mungkin berlaku. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke penghujung. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui IDPix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.